setengah untuk solat Isya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati tuan pengerusi majlis, Ustaz Hashim, rakan-rakan daripada JAIS, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis yang mana kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Yang mana ilmu itu bukanlah suatu perkara yang boleh kita katakan biasa-biasa, tuan-tuan. Ilmu ini lagi kita baca, lagi bertambah, dan kita akan rasa kita tak ada apa. Hidup saya ni, tuan-tuan, alhamdulillah hidup dengan buku. Saya memang kalau dekat universiti, zaman saya belajar pun orang panggil saya ulat buku. Adik-beradik panggil ulat buku. Bidang saya fik, fatwa. Tuan-tuan, bila saya baca lagi, saya tak tahu apa sebenarnya. Rupa-rupanya ilmu Allah ni lagi kamu baca, lagi kamu tak ada. Sebab terlalu luasnya ilmu Allah. Itu sebabnya Allah Ta'ala ada suruh kepada kita, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingati antara kamu, sebab ingat memperingati itu mendatangkan manfaat kepada kita. Dan antara jalan kita nak dapat manfaat itu, nak dapat ingat memperingati itu, tak lain dan tak bukan masajiduha, masjid-masjid yang ada. Alhamdulillah, tuan-tuan, hari ini pun kita punya khutbah di JAIS yang kita baca seluruh negeri Selangor, sayangi Malaysia. Bila tengok dalam kandungan, nak menceritakan bahawa kita kena jaga negara ni. Nak jaga negara macam mana, tuan-tuan? Boleh saya simpulkan ada 3 perkara. Pertama, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, kena ada sifat bersyukur. Yang Allah kata, la in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur aku tambah nikmat-nikmat itu. Kita sepatutnya bersyukur sebab kita kat Malaysia ni, tuan-tuan, mana-mana tuan-tuan pergi ada surau dan masjid. Tuan-tuan duduk kat negeri Selangor ni, tuan-tuan, Allah, nak terkencing kat tempat kencing itulah ada surau, betul tak? Ya Allah, nak pergi mana? Petronas, Allah, bukan main cantik lagi, tuan-tuan. Dulu zaman saya kecil, bukan semua Petronas ada surau. Shell, bukan semua Shell ada surau. Petron masa tu tak ada. Sekarang ni, tuan-tuan, berhenti je. Dia dah jadi satu orang kata apa, satu kaedah ataupun satu diselaraskan. Semua Petronas yang baru buat ni mesti kena ada surau. Nampak tak? Bang, surau dia pula cantik, tandas cantik, bersyukur. Tu je Allah suruh bersyukur. Yang penting kau datang, buat solatlah kamu seperti mana yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Musafir, semayanglah berjemaah. Sekarang ni, tuan-tuan, kita ada surau, tetapi malangnya kita tak bersyukur dengan adanya surau itu. Itu sebabnya Allah suruh bersyukur. Di kita ni, alhamdulillah, di Malaysia ni, alhamdulillah, aman, tuan-tuan. Saya duduk dekat Syria sekali dengan Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, menteri dah hari ni. Sebelum ni mufti wilayah persekutuan. Tuan-tuan, duduk dekat sana, ya Allah, apa yang tak ada, tuan-tuan? Saya selalu cakap pada rumah saya kata, ya Allah, kenapalah perang dekat Syria tu? Saya selalu cakap pada diri saya kata apa? Kalaulah satu hari nanti aku balik dah ada duit,
Aku nak bawa family pergi jalan kat Syria. Sebab Syria ni tuan-tuan, pertama, tanahnya, tempatnya cantik. Kalau pergi ke Lazakiyah belah-belah laut, ya Allah cantik laut dia tuan-tuan. Kalau beli belah-belah Jolan, tu yang Yahudi nak tu. Israel nak nama dah dia Jolan, dia panggil dia Holy Jolan. Dah dapat ke Israel dah baru ni, tahun 2019. Awal 2019 telah diserahkan kepada Israel. Siapa yang serah? Bukan Syria yang serah. Yang serah tu Donald Trump. Dengan bangga dia buat satu tanda tangan penyerahan tanah Jolan kepada Israel. Tuan-tuan, tu Israel. Dia nak tanah Jolan, itu tanah Syria. Cantik tuan-tuan. Tengok dia ambil. Tak cukup dengan tu. Dekat Syria tuan-tuan, selain daripada kecantikan, yang kedua tu yang paling penting, banyaknya kubur-kubur para sahabat radhiyallahu anhum. Banyaknya kubur para nabi. Banyaknya kubur para aulia, wali-wali Allah. Antaranya Imam An-Nawawi, dia panggil kawasan kampung Nawa. Imam Nawawi punya kubur ni pelik tuan-tuan. Kubur dia, di atas kubur dia betul-betul ada satu pokok. Dia punya pemeluk, saya rasa kalau 2 orang 3 orang peluk baru penuh. Tetapi pokok tu dah mati lama. Lagi lama mati, kita dah tengok mati, tetapi dia tak pernah nak jatuh. Ranting-rantingnya orang potong buat tasbih, dia panggil tasbih apa nama, kayu Imam Nawawi. Orang duk potong-potong buat tasbih bang, bertambah, tak pernah hilang. Patut tinggal batang je kan? Tak tinggal batang. Saya pergi tahun 1992, balik tahun 2002, macam itulah keadaan dia. Itu dia panggil wali Allah. Imam Nawawi tuan-tuan, hari ni orang baca kitab Imam Nawawi. Dalam mazhab Syafi'i, siapa tak baca Imam Nawawi punya kitab pelik tuan-tuan. Mufti-mufti kita mesti rujuk kitab Imam Nawawi. Bahkan ada yang kata kat Malaysia ni mazhabnya Nawawi Asy-Syafi'i. Banyak kita rujuk kepada pandangan Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, kitab kubur-kubur ulama ramai. Nombor 3, ulama'nya ramai. Hampir kebanyakan ulama'-ulama' yang kita rujuk semua daripada Syria. Tuan-tuan, apa jadi hari ini? Hancur negara tu. Bila tak bersyukur, Allah tarik nikmat. Nombor 2, Allah Subhanahu wa taala dia suruh apa? Kita balik kepada sejarah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Balik kepada sejarah. Kita bila tak tahu sejarah tentang Malaysia, kita tak tahu sejarah tentang Hari Malaysia, macam mana pergabungan tu berlaku, itu yang orang menghina dan menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Ada pula yang kata tak perlu kita sambut Hari Merdeka, tak perlu kita sambut Hari Malaysia. Ini semua mengarut. Bang, tak boleh. Sejarah itu penting. Itu sebabnya ada Fathul Mekah. Pembukaan kota Mekah itu menunjukkan bahawa penceritaan itu dibawa sampai hari ini. Kota Mekah itu dibuka untuk kita menginsafi segala yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Tanpa perang boleh buka kota Mekah. Sejarah penting. Itu sebab negara kita ni kalau kita tak balik pada sejarah, kita akan sedih tuan-tuan. Itu kita akan jadi benda-benda yang mengarut. Itu sebab kita menyambutnya. Bahkan dalam khutbah-khutbah dijelaskan kenapa kena sambut hari kemerdekaan, kenapa kena sambut Hari Malaysia. 2. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa yang saya nak katakan, daripada nikmat yang Allah bagi ini, Allah suruh husnul tadbir. Apa yang kita ada ni, gunakanlah sebaik-baik mungkin. Tadbirlah dengan sebaik-baik mungkin, sebab kita dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah. Tapi malangnya tuan-tuan, kita tidak melakukan perkara tersebut. Jadi malam ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa yang perlu kita lakukan khususnya untuk kita menikmati nikmat yang Allah bagi kat Malaysia ni dengan adanya surau dan masjid yang begitu banyak. Kita ni dah menyambut tahun baru, dah menyambut kemerdekaan, dah zaman dah berubah. Kita masih mesti kena berubah. Pentadbiran kita kena berubah. Kita tak boleh duduk di takat yang lama. Kalau dulu, kalau kita mengajar fiqah, sebab saya mengajar fiqah, alhamdulillah tuan-tuan, banyak masjid saya pergi, penuhlah surau masjid, daripada surau kecil sampai ke masjid besar.
Tuan-tuan, saya boleh nampak bagaimana orang muda ni dia minat nak tarik orang muda ni. Kaedah kena berubah. Dia tak boleh sama macam dulu. Zaman saya belajar dulu, Syekh baca kitab. Memang baca kitab, tapi baca dia straight, satu nada. Qal muallif rahimahullahu ta'ala, ada je tu, straight. Sudah-sudah dah 5 muka surat. Engkau faham? Tak faham? Tak apa. Kau dengar sudah. Ada macam tu. Tapi kita ambil kaedah baru. Zaman sekarang tak. Orang muda dia nak contoh-contoh yang praktikal. Itu sebabnya sekarang ni kita kena berubah. Maju ke hadapan. Alhamdulillah kawan-kawan kita di JAIS selalu fikir macam mana nak bagi masjid ni hidup. Jadi nak jadi masjid ni hidup, kita nak berubah, nak ajak orang, tak lain dan tak bukan. Pertama tuan-tuan, perempuan yang dikasih sekalian, perlu ada at-ta'awun. Saling bantu-membantu tu penting. Kalau tidak, takkan berjaya tuan-tuan. JAIS keluar macam-macam garis panduan, tapi tak ikut. Habis lah. Bahkan kita ni nak tolong, tak nak tolong menolong tu tidak ada sifat. Orang kata apa? Kita kena bantu kawan kita. Ini tak nak ta'awun macam mana, gaduh. AJK yang dipilih itu bukan geng dia. Bang, cukup-cukup lah tu bang. Apa yang kau kalut sangat nak jadi AJK ni? Kawasan masjid saya pun ada. Yang kita berebut nak jadi AJK, ini tahu tak itu amanah? Allah akan tanya, dahlah pejabat punya amanah pun tak selesai. Nak jawab depan Allah, tambah pula dengan AJK masjid. Bang, kalau kawan kita dah dipilih, dia dah ditolak, dah diberi amanah mandat oleh JAIS untuk jaga tempoh. Berapa sahaja? Sekali? 3 tahun sekali jadikan. Sekali pilih 3 tahun. Elok lah tu. Sempatlah dia buat kerja. 3 tahun tu bagilah peluang. Bila dia buat program, nak ngomennya kerja. Bila nak selesai masalah? Bang, balik pada Palestin. Saya selalu cerita ni sebab saya banyak berjalan tuan-tuan. Allah bagi rezeki jadi pensyarah ni tuan-tuan. Pensyarah ni kita banyak berjalan sebab dia conference. Saya pergi Jerman. Ya Allah, pelik. Negara bukan Islam tapi Islam ada dalam tu. Saya pergi Jepun. Jepun ada. Jepun tu bukan negara Islam. Sembah apa? Matahari. Tapi Islam ada dalam Jepun. Pergi Korea, bukan orang Islam. Masalah sikit bunuh diri. Itu sebab ramai pelakon-pelakon Korea bunuh diri, betul tak? Kejap-kejap mati seorang, kejap-kejap mati seorang. Sampaikan orang budak-budak kita yang duk tengok cerita Korea, bunuh diri. Sebab tengok terpengaruh dengan cerita Korea. Kesnya apa? Geng polis bagi tahu, tengok ustaz. Sebelum dia mati, dia tulis dekat dalam WhatsApp group dia. Dia letak dalam Instagram dia. Tulis bahasa Korea. Saya tak faham bahasa Korea. Dia tulis lah, polis pun cek apa maksudnya. Buka Google Translation, carilah ketenangan ayat dia. Jadi bila ada masalah, cari ketenangan. Maka ketenangan yang dimaksudkan terjun bangunan. Rupanya itulah pembawakan cerita-cerita daripada Korea. Orang bukan Islam, tapi kalau tuan-tuan pergi Korea, Islam ada dalam Korea. Bukan syariatnya, tetapi cara hidupnya. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena ke depan lah. Jangan kita tak sokong. Sebab saya sangat menyokong bila program ada masjid buat program, sokong je lah. Tambah-tambah masjid tuan-tuan, bila dia sebut nak buat program je, saya akan bagi tahu PA saya, ada je masjid minta nak cari ustaz-ustaz yang payah nak dapat ni, guna nama ustaz, guna nama saya lah. Macam baru ni dekat masjid dekat surau Bandar Tek, dia orang nak sangat dekat Kajang, surau Jumaat, tapi besar tuan-tuan. Malam tu saja saya rasa dekat 1,000 orang lah. Tapi SOP jaga ustaz, jangan risau. Duduk jarak-jarak ni, orang muda penuh, melempas sembahyang nak atas jalan raya tu. Orang datang. Kutipan untuk surau tak usah cakap lah, tak tahu apa. Dia nak gabung saya, Ustaz Haslin dengan Ustaz Lah Khairi. Tapi tak dapat Ustaz Haslin sebab Ustaz Haslin yang dekat Kelantan, dapat saya 2 orang. Asal nak dapat Ustaz Lah ni, dia payah. Nak dapat dia ni, dia daripada Pulau Pinang tuan-tuan, nak datang, satu hal nak datang ni. Nak kena pujuk habis lah. Sebab dia pun nak jaga sekolah, lepas tu dia ada bisnes dia nak jaga. Terpaksa AJK masjid minta pengurusi, kata Ustaz Zat, PA saya lah, tolonglah ejah.
PA saya urus dapat. Kita kena sokong. Mana-mana program saya kata tolong je Aizat. Cari Ustaz lah sampai dapat. Kadang-kadang Ustaz lah tak jawab. Saya akan telefon sendiri. Syekh, forum dengan ana. Okey Syekh, okey je. Dia kalau saya tolong, saya telefon kena jalan lah. Kena terima lah. Sebab bila dia telefon saya pun kena terima. Dia kena main macam tu. Tuan-tuan, nak bagi tahu, kita kena sokong lah. Bila program berjaya, tuan-tuan happy tuan-tuan. Itu sebab kita tak boleh nak sekat program-program orang. Saya tahu tuan-tuan, sebab ada masjid-masjid cerita. Dia ada grup AJK Masjid. AJK Masjid buat satu grup lain pula. Buat satu program. Yang ni pula komen dalam grup satu lagi. Kita boykot juga. Ingat barang Yahudi je boykot. Datang masjid pun kau boykot. Apa cerita bang? Kalau macam ni takkan berjaya. Itu sebab Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong antara satu sama lain. Itu penting. Nombor 2, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, al-musyawarah, perbincangan tu penting. Perbincangan tuan-tuan tak boleh bawa kita punya pangkat. Dekat masjid ni tak boleh bawa pangkat masing-masing. Bawa pangkat jahanam kita. Yang ni kata saya ketua pengarah, yang ni kata saya TKSU, saya KSU, saya letih dah tuan-tuan. Bila nak selesai? Tak dengar cakap Ustaz Hashim Ustaz. Ustaz Hashim siapa dia kata? Tak boleh. Kita datang masjid ni tuan-tuan, pangkat semua letak tepi lah. Bila letak tepi, kita mesyuarat tu jadi harmoni. Bincang, okey saya gini. Kita buatlah yang terbaik. Tapi kalau kita nak bergaduh tuan-tuan, habis. Kalau tak mesyuarat, habis. Wasyawirhum fil amr. Kena banyakkan bermusyawarah. Baru berjaya. Kalau tidak, kita takkan berjaya. Itu sebab Nabi SAW bermusyawarat. Jangan kata musyawarat bab kecil. Diikuti oleh sahabat-sahabat. Siapa dia? Umar bin Khattab dalam peristiwa yang besar. Dekat sinilah yang menjadi asas kepada hukum tutup masjid. Kan ramai kan tuan-tuan, masa PKP baru ni orang marah betul. Kenapa tutup masjid? Kenapa tutup surau? Ni masjid dan surau ni tempat ibadat, tutup buat apa? Ni sekarang ni dah buka, tak boleh ambil wuduk pula. Nak kencing macam mana pula dah? Jadi tak nak datang terus. Tapi tuan-tuan, sebenarnya asas PKP tutup masjid dan surau ni dia ada asas. Bukan mufti-mufti nak hukum tutup macam tu, tak. Mufti ni dia takkan tentukan hukum kecuali perbincangan yang detail tuan-tuan. Ada orang kata mufti-mufti ni kerja jatuhkan hukum dia tak tahu apa. Perbincangan detail tuan-tuan. Dalam perbincangan tu panggil pakar-pakar tu. Pakar perubatan, pakar itu, pakar ini, semua akan datang. Tuan-tuan bayang. Asasnya adalah kehadiran Umar bin Khattab daripada Madinah nak masuk ke Syam, Syria, tempat saya duduk tu. Ketika itu tuan-tuan, kena apa? Ta'un amwas. Ta'un ni tuan-tuan, dia jangan. Ta'un ni seperti mana disebut oleh para ulama, antaranya Ibnu Katsir. Penyakit ta'un ni dah lama dah. Ta'un ni dia boleh membawa kepada kematian. Sama juga dengan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dalam dia bincang benda tu tuan-tuan, dia kata apa? Kalau kita tak jaga penyakit ta'un ni, dia boleh membawa kepada berjangkit. Dia cirit-birit sampai bawa pada mati. Apa yang berlaku? Umar ni dah sampai, lagi berapa kilometer lagi nak masuk ke Syam. Syam masa tu Jordan, Palestin, Jordan, Syria, Lebanon, 4 negara ni. Dia panggil Syam. Jadi daripada Makkah, daripada Madinah tu, Umar sampai, Umar nak masuk mana? Nak masuk Jordan, Amman, dekat dengan Amman, dekat dengan Jordan. Nak masuk, dipegang dan dilarang oleh sahabat-sahabat yang datang, yang ada dekat Syam, yang sudah keluar kawasan. Ni pemimpin-pemimpin negeri lah yang keluar, dah duduk kat depan tu. Dia kata, wahai Umar, kamu jangan masuk. Sebab kamu bawa jemaah ni, kamu bawa pemimpin-pemimpin negara ni, qadi-qadi semua datang ikut kamu ni. Kamu masuk Umar, kamu masuk dan takkan keluar lagi dah. Umar tuan-tuan, Umar cakap apa? Bagaimana aku tak masuk? Aku nak kena masuk sebab rakyat aku.
Tengok pemimpin jiwa besar. Dia sanggup mati bersama rakyat. Tapi disekat juga. Ada seorang sahabat, dia kata apa? Wahai Umar, kau kena ingat, bila kau mati, impak dia sangat besar kepada negara umat Islam, negara-negara Islam. Sedangkan kewujudan kamu itu sangat penting. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Umar dia tak terus buat keputusan. Umar buat perbincangan dekat situ tu. Umar panggil kumpulan pertama, iaitu kibarus sahabah. Mesyuarat pertama ni. Panggil kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang terawal yang duduk dengan Nabi SAW, yang orang-orang otai, orang-orang lama lah, bincang. Macam mana ni? Yang ada kat situ lah. Macam mana ni? Perlu tak aku masuk? Mesyuarat, punya mesyuarat, akhirnya keputusan dibuat, jangan masuk Umar. Sebab apa? Daruratnya lebih besar. Umar panggil kumpulan yang kedua. Umar panggil siapa? Ansar. Semua pembesar-pembesar Ansar yang ada di Madinah, yang ada Muhajir. Umar panggil Muhajir dulu, yang datang dari Mekah ke Madinah. Panggil semua bincang. Geng-geng pembesar-pembesar yang ikut Umar, yang mereka ini daripada kumpulan Muhajir yang hijrah. Bincang punya bincang, semua tak setuju Umar masuk. Dia kata, fa inna darar asyaddu min dzalik. Sebab kemudaratan tu lebih besar kalau kamu masuk, wahai Umar. Umar panggil kumpulan ketiga, dia panggil pembesar-pembesar Ansar yang duduk di Madinah. Yang ikut Umar ni ada pembesar daripada Ansar daripada Madinah. Mesyuarat juga, semua setuju untuk tidak masuk. Akhirnya bila dah mesyuarat, barulah Umar bin Khattab keluar daripada perbincangan dan mengeluarkan perutusan khas, mengatakan bahawa dia tidak akan masuk. Ada pula yang kata, Umar, kau lari daripada qada dan qadar Allah. Jawab Umar, nakhruju min qadarillah ila qadarillah. Kita keluar daripada satu qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Itu dia. Satu qadar yang sepatutnya kalau kita masuk, mati. Maka kita keluar daripada kematian itu, ataupun membawa kepada kematian itu, kepada satu qadar yang lain. Allahu Akbar. Hebat. Dekat situlah asas kepada penutupan sementara masjid dan surau. Lepas tu buka pula dengan SOP. Ramai pula bising. Ni macam mana ni semayang semua apa dia kata apa? Ni. Jarak-jarak ni sunnah apa ni? Ada pula yang marah. Saya sebenarnya tuan-tuan, saya tak pelik. Masa musim PKP, kalau tengok pada perbincangan dalam Facebook, Instagram ni tuan-tuan, dalam WhatsApp, seakan-akan kalau buka je masjid ni, melempah orang semayang atas jalan raya. Rupanya tidak, macam tu juga. Yang datang sebelum PKP, itulah juga yang datang lepas PKP. Tak ada bezanya. Cuma nak bagi tahu. Tapi adalah pula yang marah-marah. Dia kata, ni apa benda ni, semayang apa ni? Ni semayang apa ni, jauh-jauh jarak-jarak ni? Itu sebabnya ilmu penting tuan-tuan. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Saya nak tanya dengan tuan-tuan dekat depan ni. Kalau orang tanya ni semayang macam ni bila datang soft ni? Mana pernah Nabi buat macam ni? Macam ni. Kita semayang macam mana ni, jarak-jarak ni? Ni je. Pernah tak Nabi buat? Haji? Ada? Bila? Tak apa. Sebab benda ni benda baru tuan-tuan. Ni panggil norma baru. Orang kata ni bila-bila Nabi buat ni. Bang, dah lama zaman Nabi dah buat. Kenapa kita tak semayang, kita semayang jarak-jarak ni? Sebab takut. Jadi dah ada dalam kitab fiqh solatul khauf. Perasan tak? Semayang takut ketika perang. Lagi parah kalau tuan-tuan tengok cara semayang masa perang ni. Yang saf pertama sujud, yang belakang pegang senapang. Saf pertama bangun, saf kedua pula sujud, rukuk. Begitulah. Maksudnya bergerak, ada yang pegang senapang sambil tengok ke tempat apa? Tempat musuh.
Bang, dah bergerak lama dah bang. Itu bergerak, kita lagi tak bergeraknya. Mana ada orang tengah semayang tengok COVID datang dah. Tak ada orang yang cek suhu kat luar tu. Mana ada yang cek sambil semayang cek suhu. Tak ada. Kita kira okey lah ni. Cuma jarak-jarak je. Betul tak? Bang, dah ada dah. Dia panggil solatul khauf. Cuma sekarang kita tak perang. Kita berperang dengan COVID. Musuh yang tak nampak. So, berjaga-jaga je lah. Cuma banyak-banyak masjid ni, masjid paling hebat sekali lah. Pakai apa? Touch. Ni. Masjid lain tak ada buat lagi. Baguslah. Ni orang kata apa? Teknologi moden kan. Bagus. Benda-benda baru kan. Bagus juga. Cuma berapa ramai yang ada kad ni datang? 1,000. Datang tak? Tengok tadi sampai 211 je. Itu nanti kan saya masuk lagi. Ni baru bab apa ni? Ta'awun, tolong menolong dulu. Sebab kita kena tolong menolong. Yang kedua, musyawarah. Perbincangan tu penting, baru dah dapat hasil yang terbaik. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasih sekalian, husnul tadbir. Yang ketiga, kena pentadbiran yang bijaksana. Termasuklah dalam kita melakukan orang kata apa? Kelas-kelas. Kita ni tuan-tuan, hidupnya masjid dan surau ni program. Masjid dan surau tak ada program, orang tak datang. Percayalah cakap saya. Orang tak datang. Masjid penting hidupkan dengan program-program. Saya cakap, saya tak cakap kosong tuan-tuan. Putrajaya tu, saya antara orang yang terawal bincang tarik orang. Zaman tu Datuk Cik Mat jadi ketua, jadi pengarah Jabatan Agama Islam masa tu. Masa tu dia baru Putrajaya baru. Lepas tu dia naik jadi Jawi. Tuan-tuan, Putrajaya ni tuan-tuan, saya pun dulu tahun mula-mula saya start mengajar tu 2003. Putrajaya ni masa tu ada 44 surau. 44 surau. Lepas tu hak Jumaat berapa banyak saya pun tak ingat dah. Lama dah cerita ni. Masa tu 44, sekarang dah 60 lebih. 44 lebih. Lepas tu tak masuk masjid besi dengan masjid batu. Masjid batu tu tuan-tuan, saya ingat lagi masa tu Tan Sri Syekh jadi imam masjid besi. Masjid apa? Masjid Putra masa tu. Dia kata, Syekh, susahlah buat program kat masjid ni, dia kata. Ustaz-ustaz pun tak ada mood nak datang. Masa tu tahun 2004 tu. Kenapa Syekh? Apa ni masa tu dia Datuk. Kenapa Datuk? Nak buat macam mana? Kuliah. Ustaz duduk masa sembahyang adalah satu soft. Lepas tu lari balik tinggallah beberapa orang. Ustaz duduk je, semua duduk belakang tiang. Nampak tiang je. Jadi dia kata malu nak panggil ustaz-ustaz datang mengajar, dia kata. Dah orang semua cari sandar, duduk belakang tiang, nyorok-nyorok. Dah tak nampak wahai tiang-tiang yang dirahmati Allah sekalian. Wah, itu masjid besi masa tu. Masjid Putra. Masjid besi masa tu belum siap lagi. Surau-surau, Allah, sedih tuan-tuan, sedih. Surau-surau tu atas ni rumah tau. Kalau Putrajaya ni 99% lah saya kata orang Melayu Islam lah banyak kan. Bawah ni surau, atas tu rumah. Bang, turun tekan lift G sampai terus surau. Bang, ada 7-8 orang sembahyang. Mati. Tapi kalau bak minta aircon pada YB cukup hebat. Sampai YB masa tu Tengku Adnan, sampai sekarang Tengku Adnan ni. Tengku Adnan tu saya ingat lagi masa dia buka satu surau, dia kata, tuan-tuan, saya letih lah tuan-tuan. Saya ingat ayat dia tu. Masa dia rasmikan satu surau dekat Putrajaya tu. Maksudnya 40 ke 41 lah kot. Saya dipanggil ceramah masa tu. Tuan-tuan, letih lah. Tuan-tuan minta aircon, saya bagi aircon. Tuan-tuan minta ni, saya bagi. Tapi bila saya datang semayang subuh, ada 4 orang je. 2 Melayu, 2 orang Bangla ni. Masa tu Bangla ramai. Bang, letih bang. Macam mana saya buat? Saya start mengajar. Masa tu saya ingat saya mengajar 5 orang depan. Mengajar kitab fiqh manhaji. 5 orang. Pengurusi surau tu datang, dia kata. Pengurusi surau tu datang, dia kata, saya malu Ustaz. Ustaz mengajar juga. Masa tu saya tak terkenal pun. Datang mengajar. 5 orang.
Tapi mengajar fiqh manhaji macam ada 500 orang ke depan. Allah Ta'ala berfirman, 5 orang je masa tu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita hidupkan, teruskan, kita wujudkan geng Surau Putrajaya. Geng budak-budak muda. Diorang ni ada engineer, ada daripada pakar macam-macam kepakaran lah ada. Tuan-tuan, alhamdulillah sekarang ni surau itu hidup. Semua surau, hampir banyak surau-surau dah mula hidup sebab budak-budak muda dah masuk. Kita ambil wakil-wakil. Sebabnya tadbir itu penting. Kena ada plan. Tu sebab husnul tadbir kena ada plan. Apa plan kita nak buat, nak bagi tarik orang? Buatlah. Memang kita akan berjaya, ada yang tak berjaya. Itu standard. Ni kita bukan dapat wahyu. Kita manusia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi pun masa tanam pokok tamar ada yang tak jadi kan? Lah kali Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bab dunia kamu lebih tahu. Tadbir. Dan yang paling penting juga tuan-tuan, dalam kita mentadbir ataupun masjid ni, saya tegur juga secara tak langsung kepada guru-guru, ustaz-ustaz yang mengajar. Cuba bagusnya kalau macam kita di JAIS ni, kita diminta untuk mengajar kitab yang bulan-bulanan tu berkitab kan? Ustaz, wajib berkitab kan? Wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Ngajar kitab tu, ngajar bulan-bulan tu. Berkitab kan? Wajib rasanya. Mesti berkitab. Kalau ambil tauliah, okey, ni ngajar fiqh. Macam saya mengajar fiqh lah. Saya takkan mengajar tauhid. Tauhid tu bagi orang lain, bukan saya dia tauhid. Kena ada bagi pakar dia lah. Bila kita mengajar tu, kita kena upgrade juga. Macam contoh mengajar fiqh. Saya selalu pesan anak-anak murid saya kat universiti, kat UKM, bila dia nak masuk dalam masyarakat, dia kena ubah. Macam contoh dalam bab air mustakmal. Adapun air mustakmal itu, dia kan sebut kan, air mustakmal gini. Sekarang ni macam mana air mustakmal tu? Air yang bercampur atau yang disentuh oleh kita. Dan air itu dia suci tapi tidak menyucikan. Contoh air itu dia dah kena kita boleh buat minum. Contoh air wudu mak ayah dalam ilmu Datuk Harundin, kita boleh guna wudu air mak ayah tu untuk minum, bagi minum anak yang degil. Tapi baca ada ayat-ayat yang kita kena baca. Najis tak najis? Suci. Tapi tak boleh menyucikan, tak boleh buat mandi wajib, tak boleh nak tu. Cuma sekarang ni kena upgrade lah. Bincang, bukan saja bab mustakmal tu. Bincang apa? Bincang tentang air yang hari ni bercampur dengan benda yang suci. Tu air yang tuan-tuan guna untuk berwuduk kat rumah tu. Bercampur dengan air apa? Tu air yang tuan-tuan ambil wuduk tu, campur dengan air apa? Klorin. Mandi kolam mandi, ada klorin tak? Klorin. Klorin tu dikira suci. Masuk dalam bahan untuk memastikan air tu bersih, tak berbau. Jadi kita guna wuduk, boleh tak? Kalau ikutkan hukum asal, ni ambil air ni, ambil gula je, 2-3 biji masuk, tak, dah mustakmal air tu, tak boleh buat wuduk dah. Kan? Ambil garam letak, kita upgrade. Bila sampai bab zakat, contoh bab zakat, dia tak bolehlah bincang bab ayam lagi dah. Itu asas. Bab ayam, bab lembu, berapa ekor lembu, itu memang kita baca dulu. Tapi kena upgrade. Nak upgrade dengan apa? Kita bagi laluan untuk azan, dan insyaAllah kita sambung sedikit lagi insyaAllah. Allah. Allah.
Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, seperti mana yang saya katakan tadi, upgrade contoh-contoh yang moden. Macam bila kita sebut tentang air mutlak, kita bercakap tentang air mustakmal, kita kaitkan dengan isu semasa. Itu sebabnya kena buka, kena kaji macam muamalat. Saya katakan bila dalam fiqh dia ada muamalat. Sampai bab zakat. Memang kita akan baca lembu berapa ekor, unta berapa ekor. Itu kita tak bela unta ni. Tapi tu bab ustaz-ustaz ni dia kena kaji balik, buka lembaga zakat. Macam kita di Selangor, lembaga zakat Selangor. Tengok apakah zakat-zakat yang digunakan di negeri Selangor. Kita ada zakat emas. Berapa emas? Dulu kalau ikutkan kitab fiqh, emas yang pakai tak payah keluar zakat. Betul? Bang, sekarang saya jumpa ada orang baru ni, dia ada 1 kilo emas. Dia pakai semua. Dia kata, ustaz saya nak elak bayar zakat. Ngok dua tu. Saya kata, Kak, apa ni, Datin Seri, tak boleh, kena bayar ni, lebih ni. Lebih daripada uruf. Orang kaya ramai orang Islam kita ni sebenarnya, tuan-tuan. Tu bab kita ustaz-ustaz ni kena ketengahkan, jangan tunggu tak apa nanti ustaz bab zakat akan cerita. Tak. Ustaz yang mengajar fiqh tu kena ceritakan juga. Baru orang nak dengar. Lepas tu kena buka soal jawab. Macam pagi tadi saya dekat Masjid Tengku Ampuan Jemaah. Ampuan Jemaah ni seminggu, asalnya sebulan sekali je. Duha perempuan. Dah minta dua kali seminggu pula. 2 kali sebulan. Jadi akhirnya dapatlah 2 kali sebulan. Dia orang lah. Orang perempuan minta, aku dapat lalu. Daripada 80 orang, sekarang dah dekat 300 ke 400 orang. Hari kerja ni penuh. Datang daripada Damansara, mana macam-macam orang datang. Sebab saya mengajar setengah jam je. Tapi isu semasa. Fiqh semasa, fatwa. Buka setengah jam. Soalan. Ya Allah, banyak soalan. Orang jadi minat. Bertambah. Sampai artis-artis pun datang. Tapi diorang pakai ni, selamatlah diorang. Cuma diorang nak tanyalah, apa benda zakat tu? Tapi kenalah sesuai dengan negeri. Sebab zakat ni dia beza-beza. Setiap negeri dia tak sama. Zakat wilayah lain. Zakat Negeri Sembilan lain. Dia tak sama. Jadi kita kalau negeri Selangor, ustaz-ustaz tu kena kaji hak negeri Selangor. Macam mana ni? Zakat simpanan berapa? Contoh. Kalau kat Selangor berapa? Simpanan. Berapa? 2,000. Apa? Tengok orang muda, tengok. Orang muda cepat. Haji tak apa Haji. Mbak Haji pegang hak lama dulu. 2,000. Yang terbaru 14. Lebih kurang, jangan lebih 14,000. Dia adalah 13,000 something like that. Dia 13,700 gitulah. Kita letaklah 13,700 ataupun 13,500. Letak 13,500. Maknanya akaun kita tu kalau lebih daripada 13,500 wajib zakat. Orang kata, ustaz, alhamdulillah ustaz, saya ni rezeki ustaz, buka 4 akaun. Jadi ada 100,000 saya pecah-pecahkan semua sekali. Satu duduk dekat satu bank duduk 1,000, satu bank letak 13,000. Satu bank lagi 13,000. Yang ni 13,000. Lepas tu lagi baki saya letak dekat saham. Oh pandai dia. Dia nak lari zakat. Zakat pun kau nak lari, tuan-tuan. Dia bukan kira macam tu. Dia kira kau campur semua akaun. Satu akaun kalau ada 13,000 ke atas wajib. Campur semua. Kalau ada 4 akaun campur semua tu berapa? Maka wajib keluar zakat. Benda tu. Jadi bila kita cerita benda-benda yang baru, orang nak tahu. Macam talak. Talak kalau sembang bab fiqh, talak zaman dulu, talak 1, talak 2, talak 3, orang dah tak mau dengar dah. Orang dah tahu, dah belajar kat sekolah menengah. Sekarang ni talak baru pula. Talak WhatsApp. Dulu SMS, sekarang ni WhatsApp. Sekarang lagi dahsyat. Talak dalam Instagram. Bengonglah manusia zaman sekarang, tuan-tuan. Dia letak ke muka isteri dia, saya talak awak talak 1. Ambil kau. Jatuh tak talak? Semua tu kena balik pada ni lah, pada fatwa, pada mahkamah syariah. Jatuh ke tidak? Semua tu perlu dibincangkan. Baru orang akan tahu, ilmu tu bertambah.
Kalau saya, bidang saya fiqh bab makanan babi, kaji babi macam tu. Ramai orang panggil saya ustaz babi, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana, itu memang bidang saya. Saya panel halal Malaysia, khusus Selangor, panel halal Selangor. Bagi siji halal kat negeri Selangor tu, saya terlibat lah. Kita tengok sampai bukan saja babi tu satu hal lah. Orang dah tak makan dah babi jelas-jelas gitu. Orang Islam ni tak makan dah babi, makan babi gigit, tak ada. Sekarang ni makan apa? DNA babi, enzim babi. Yang botox tu, haram botox tu, enzim babi. Tu ada pakar-pakar profesor botox, dia kata kenapa haram? Enzim kecil. Dia kata gitu. Ada yang profesor marah, orang Islam. Dia datang, dia profesor UKM juga. Datang, dia kata saya tak puas hati. Kenapa haram dia? Saya kata tak boleh sebab enzim. Oh, kalau gitu ustaz. Okey ustaz, saya nak bagi contoh. Tengok. Bila bercakap dengan orang pandai ni, kita kena ada fakta. Ustaz, enzim ni contoh gini lah ustaz. Ustaz tengah bawa motor. Tiba-tiba lori babi lalu. Kita duduk belakang lori babi. Macam mana tu ustaz? Kena samak tak? Macam ustaz? Kena samak tak? Bawa motor ni tiba-tiba lori babi depan. Samak tak tu imam? Dah lah tu imam Masjid As-Sabiri. Takkan nak patah balik. Ni tengok. Ni perumpamaan pakar sains ni, doktor perubatan. Okey ustaz, sekarang ni enzim ni macam ni. Saya nak bagi contoh mudah je. Kalau kena samak, maksudnya bau jadi haram. Bila lori babi duduk kat depan, ustaz naik motor. Ustaz tahu tak kalau kita lori babi tu dia punya hama terbang, kita duduk kat belakang lekat kat baju tau. Kita masuk lab, ambil baju tu, ada DNA babi kat baju tu. Maknanya dapat detect ada babi, ada DNA babi kat situ. Sebab macam lori, macam ingat tak isu Cadbury tu? Dia mungkin berlaku pencemaran dalam lori tu ataupun dalam perjalanan. Di antara kilang sampai dekat tu. Kat situ berlaku pencemaran, mungkin akan berlaku. Tapi kilang bersih, tak ada masalah. Memang siji halal ada. Tapi dia boleh melompat tau. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, benda ni dia tanya macam tu, saya kata tak boleh, lain kaedah dia. Ini botok ni lain. Kita ambil daripada babi tu, enzim babi, masuk dalam ubat tu. Atau dikatakan rawatan tu. Kita yang masukkan. Ini tak, babi tu terbang kat kita. Senang cerita gitulah. Jadi tak payah sama. Sama macam rokok, fatwa vape. Macam rokok haram tahun 1985 lagi. Dah haram. Lepas tu ulang balik tahun 1995. Haram lagi. Orang kata ustaz, kalau gitu isap rokok, semua asap yang masuk dalam badan, bawa motor, haram lah. Oh sedap dia. Nak lawan mufti. Saya kata kenapa haram? Bila bawa motor, lori bas tu, lori punya exhaust, asap lori, asap bas masuk dalam badan. Itu macam rokok lah. Kenapalah bodoh sangat. Itu lain. Itu kita bawa motor, kita tak ada niat nak isap exhaust bas. Kecuali kau pergi ke exhaust bas, kau isap, itu jadi haram. Ni mana ada orang buat macam tu? Itu fiqh. Dia mesti dikembangkan. Fiqh dan sains dia akan berkembang. Dia beza dengan akidah. Akidah macam tu je. Cuma ajaran sesat perlu dimasukkan. Dia tak bolehlah bincang bab akidah tapi tak masuk ajaran sesat yang ada kat negeri Selangor ni. Kena kembangkan. Apa ajaran sesat sebenarnya? Saya selalu pesan macam tu, biar budak-budak ni terbuka. Bila dia mengajar, orang boleh tahu banyak faedah. Kalau setakat baca kitab, semua orang tahu kitab, tapi dia kena tambah. Itu dipanggil husnul tadbir. Dalam kita nak menarik orang. Yang terakhir, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, yang keempat, untuk menjayakan generasi khairu ummah ini dalam kita membina masjid yang hebat. Generasi yang hebat bermula masjid. Jadi nak jadi khairu ummah ni bermula dengan masjid. Yang keempat, fa'tabiru ya ulil albab, mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dalam kehidupan manusia. Kita kalau tak ambil iktibar tuan-tuan, kita tak akan berjaya. Sebab saya katakan selalu, ambil iktibar.
Macam kita pergi Palestin. Tuan-tuan tengok Palestin, tuan-tuan, saya selalu cerita. Kenapa Palestin tu tak boleh nak merdeka? Selain daripada bergaduh antara sama-sama dia orang tu, suatu cerita lah, bab politik tu, dua politik kat situ. Kalau bom datang daripada Israel turun kat Gaza, dua tim semua mati. Sebab bom tu dia tak pilih geng A atau geng B. Bom jatuh semua mati. Duit kita ni semua sampai kat sana habis, hancur. Tapi tuan-tuan, bila kita pergi baru kita tahu. Saya alhamdulillah pergi banyak kali dah, tapi setiap kali pergi saya kena tahan. Memang kena tahan. Macam mana tak kena tahan? Ni rakaman ni. Kutuk Yahudi dia tahu. Jemaah semua dah masuk. Saya okey lagi boleh masuk, tuan-tuan. 4 kali pergi, 4 kali boleh masuk. Ustaz Lah Khairi pergi tak boleh masuk terus. Duduk 4 jam, you tak boleh masuk, you balik. Jemaah dah dalam ni, tak boleh keluar dah. Tuan-tuan, dia punya jahat zalim ni Yahudi. Tapi hebat dia orang. Saya tengok dia orang memang bijak. Ni jemaah saya, dia ikut saya pergi ke ke Palestin. Dia tahulah macam mana. Tu haji belakang. Tuan-tuan bayangkan sampai sana, tuan-tuan. Duduk dalam airport tu, orang jemaah semua lepas, ambil pasport saya, dia masuk dekat kawasan special check. Dia panggil special check. Saya punya pasport tu diambil masuk dalam, dia kata you akan diperiksa di peringkat antarabangsa. Saya pelik, apa pasal? Aku buat apa? Aku bukan bekas army, bukan pernah berperang apa, tak. Pernah duduk Pakistan, masuk dalam kumpulan-kumpulan militan, tak ada. Rupanya lepas 4 jam dia panggil, lepas 3 jam dia panggil. Mr. Izhar, please come here. Kita pun datang, duduk. Perempuan. Muka Yahudi, tuan-tuan, patutlah Allah laknat. Yahudi ni muka cantik. Sebab dia keturunan Nabi Yusuf. Handsome, tak usah cakap lah, memang handsome. Putih, memang cantik. Handsome. Keturunan Nabi Yusuf. Dia tanya saya, muka masam. Dia kata, you kerja apa? Dia tanya lagi saya kerja apa. Padahal dia tahu dah. I am lecturer. Oh. What you know about Palestine? Apa yang you tahu tentang Palestin? Dia tanya saya. Saya kata, saya tahulah macam-macam. Dia orang ditindas gini. Kita cakap terang-terang, tuan-tuan. Oh. Awak dapat maklumat yang salah, dia kata. Oh, dia boleh kata saya salah tu. Tak guna punya Yahudi. Sakit hati aku. Tak apa lagi. Dia kata you bukan saja lecturer tau. Dia tahu, mana dia tahu? You bukan saja lecturer. I know you. You punya Facebook, you punya Instagram ramai orang tengok. You a lot. Ada ramai follower. Lebih daripada 500,000. Who are you? Dia tanya lagi siapa kita. Tengok Yahudi. Dia tahu, tuan-tuan. Last sekali, bila kita jawab gini banyaklah saya soal jawab dekat setengah jam. Okay, please sit. Dia suruh saya duduk balik. Sejam pula lepas tu baru boleh keluar, bang. Tapi dalam tu internet sangat laju. Ini itu pelik Yahudi. Internet dia, tuan-tuan, ya Allah, sangat laju, tuan-tuan. Tuan-tuan kliklah cerita apa pun, cepat laju. Dia tak ada gitu. Loading tak ada. Kebetulan dalam grup saya tu ada polis jenayah, polis Singapura. Dia orang Melayu, Islam, tapi kerja dengan bahagian jenayah Singapura. Polis, kan? Tak sebut nama lah, bahaya. Live ni habis. Dia cerita, Ustaz tahu tak sebab apa orang kata apa? Laju. Sebab dia nak tengok Ustaz akses apa. Oh, bagus lah. Sebab dia boleh tengok kita hantar ke siapa. Kita hantar ke mana, ke negara kita ke, kita ada tag intelligence ke, dia akan tengok kita hantar ke siapa. Satu. Nombor 2, dia nak tengok Ustaz ni ada berhubung dengan siapa. Pengganas-pengganas. Nak bagi tahu yang Ustaz terlekat kat Yahudi ke apa, tak ada. Saya kata tak ada. Saya tak tulis apa-apa, saya tak ada tag siapa-siapa. Saya hanya buka Mr. Bean je. Selesai masalah. Dah kali 4 jam jalan. Tapi tuan-tuan, bila kita masuk, baru kita tahu kenapa orang Islam tak boleh nak maju. Orang Islam tak boleh berjaya dan tak boleh merdeka. Pertama, mudah saya katakan, mereka tidak bersatu padu. Satu. Tu tajuk khutbah kita hari ni. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, masjid mati terus.
Tuan-tuan, jangan jadi macam Palestin. Tu terang saya cakap, jangan jadi macam Palestin. Tuan-tuan pergi, kalau Masjid Aqsa memang tak ada orang muda lah. Masjid Aqsa senang. Memang dia dah letak rule dia, orang muda tak boleh semayang di Masjid Aqsa. Tak boleh. Yang boleh orang tua-tua yang pencin, 60 ke atas. 50 ke 60 ke atas. Tu sebab bila tuan-tuan pergi, saf pertama orang Arab, 2-3 orang Melayu. Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura. Ni Melayu semua ni. 2 saf. Satu saf je Melayu. Tu pun semua atas kursi semua geng. Hotel pula kita duduk dekat mana tau? Kita duduk 1 kilometer. Bila duduk 1 kilometer, pagi nak pergi semayang jauh. 1 kilometer jalan kaki. Saya sejuk, bawa sejuk. Yang kita dah biasa pergi. Jemaah dah pergi dah, biar dia orang pergi sebab dia jarang pergi. Saya dah biasa pergi. Saya pun masuk dekat kawasan Rumah Arabi. Dia panggil Taman Perumahan Orang Arab. Rumah Arabi lah. Dia di antara Masjid Aqsa, hotel, tengah-tengah ni dia ada perumahan orang Islam punya. Saya masuk. Bila masuk dia ada satu surau. Surau tu bunyi azan. Allahu Akbar. Tu kita boleh dengar dia tu. Kita masuk. Bila masuk tu tuan-tuan ada 4 orang. Seorang tengah azan tadi, 3 orang dan salah seorang daripada 3 tu adalah imam. Duduk atas kursi. Duduk atas kursi 3-3 tu. Seorang azan. Saya pun masuk. Bila masuk tuan-tuan, saya pakai jubah, luar baju sejuk. Masuk. Kebiasaan saya duduk depan, bila duduk depan dia soft besar. Selalunya bila iqamat, kalau saya kat Mekah, Madinah, pergi keluar daripada Mekah, Madinah pun, ataupun luar daripada Masjid Haram, Tanah Haram pun, kita pusing belakang, penuh belakang ni. Surau. Orang penuh sampai ke belakang ni. Di Mekah, Madinah sebab dia orang wajibkan solat berjemaah. Sebab sana tuan-tuan jangan pelik, bawa kereta, kalau kita berhenti dekat dekat Petronas, dekat petrol station dia, azannya semua pakat semayang kan. Dia buka je tu pakat semayang. Yang bawa kereta dengan yang jaga semua pakat semayang. Dia dah jadi culture dia semayang berjemaah. Tu kedai tutup 10 minit sebelum azan. Di Palestin tak. Saya duk ingatkan akan macam itulah. Nak qomat saya pun pusing belakang tengok-tengok 4 orang, 3 orang tu juga. Tak ada orang. Saya kata Masya Allah, kosong. Termenung saya. Lepas tu bila saya bangun, orang tu dia nampak saya pakai jubah apa tu. Dia kata, "Ya bunai, ammim bina." Wahai anak muda, tolong jadi imam kepada kami. Hari Jumaat, saya pun masuk jadi imam. Biasalah bila jadi imam, hari Jumaat kita biasa baca surah Sajadah. Saya baca surah Sajadah. Bang, habis mayang bang, Arab tu yang tadi imam tadi, dia datang peluk saya ni. "Ya bunai." Dia cakap ni, dia dengan orang Arab ada 3 orang lagi tu. Dia tengok dia peluk tu, "Ya bunai, law kana abna syababina mislakum lastaqlalna min Israel." Kalaulah anak muda kami di Palestin ni macam kamu, datang hidupkan masjid, kami dah lama merdeka daripada Israel. Tuan-tuan, tu sebabnya kita alhamdulillah kita ni ada JAIS bantu untuk memastikan jemaah masjid kita hidup. Jadi oleh sebab itu kita kena buat sesuatu. Kena pastikan yang kita ini ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Macam saya kata dari awal tadi, kita hari ini berhenti mana-mana pun dah boleh semayang. Tak. Kalau di Korea nak kena cari surau, nak kena cari masjid. Surau tak ada, masjid. Jepun nak kena cari masjid. Berapa kilometer? Dekat Jerman nak pergi semayang 1 jam perjalanan. Adik saya pergi sana. Dia engineer, dia buat praktikal. Nak pergi sana 1 jam baru sampai tempat semayang. Pergi juga orang Islam nak semayang tuan-tuan. Balik pula tempat pejabat. Tapi orang Jerman dia bagi masa untuk pergi solat berjemaah. Untuk solat Jumaat. Dia pergi balik sejam. Tapi tuan-tuan, kita ada masjid, ada surau. Kalau campur semua surau dan masjid Jumaat, surau Jumaat dan masjid di Malaysia ada tak kurang 19,000 masjid dan surau. Jadi tuan-tuan, kita alhamdulillah nikmatnya banyak. Jadi kita pakatlah sama-sama menghidupkanlah rumah Allah ini dengan cara yang terbaik. Ikut apa yang telah ditetapkan, saya yakin kita akan dapat mempertahankan kita punya institusi Malaysia ni sebagai negara Islam. Saya yakin itu daripada dulu lagi saya memang cakap. Dalam tesis master saya pun saya buat Malaysia sebuah negara Islam. Walaupun ada masa tu tak setuju Malaysia bukan negara Islam, saya tetap kata Malaysia sebagai sebuah negara Islam sebab hasil perjalanan yang banyak
pengalaman, lepas tu saya tengok banyak baca-baca buku. Hanya kerana satu je tak cukup, iaitu hudud. Tu je lah. Tapi kata Dr. Yusuf Said Ramadan Al-Buti, guru kami masa kat Syria, dia kata itu penyempurna untuk menjadi sebuah negara Islam yang sempurna. Tapi sebelum nak sampai kepada hudud tu, yang lain kena komplit tu. Tu cantik tu. Tu ulama' bila dia bercakap mesti ada sesuatu. So saya kata Malaysia sebuah negara Islam dengan perbankannya dirujuk oleh dunia. Datuk Dr. Daud Bakar, pakar rujuk dunia tuan-tuan, ekonomi Islam. Halal Malaysia dirujuk oleh dunia. Saya pergi bentang dekat Mekah, saya pergi bentang dekat Qatar, saya pergi bentang dekat Thailand tentang halal Malaysia. Diorang rujuk kita. Ni Jepun nak halal Malaysia. Dia nak tengok macam mana Malaysia buat CG halal. Nak pastikan makanan kita halal, cara penyembelihan halal, semua dia nak ikut kita. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, kita kena pertahankan. Jangan jadi macam apa yang disebut oleh Imam Abu Hasan An-Nadawi dalam buku Maza Khasiral Alam min Hitatil Muslimin. Apa ruginya orang Islam apabila mereka bertelagah dan pecah belah? Jatuh zaman Abbasiyah, di akhir Abbasiyah jatuh kerana apa? Kerana anak-anak muda tidak reti lagi datang ke masjid. Jatuh zaman Osmaniyah apabila anak-anak muda tidak tahu datang ke masjid dan sudah mula lalai. Sedih tuan-tuan. Itu sebab kita kena beringat. Ni sekarang ni pun saya tengah risau. Semalam ada orang hantar AJK, pengurusi masjid, hantar kat saya, "Ustaz, adakah benda ni akan sampai ke Malaysia?" Saya tak tahu. Saya buka link tu, Facebook line ke Indonesia. Di Indonesia sudah ada YouTuber. Apa yang dia buat? Dia jumpa orang perempuan secara rawak. Bila jumpa orang perempuan secara rawak, dia macam mengajak perempuan itu untuk melakukan seks. Tapi just gurau. Dia buat prank. Walaupun prank, tapi bercakap secara live. Berapa ramai yang tonton tuan-tuan? 16 juta yang tengok. Yang tengok ceramah Ustaz Azhar Idrus pun baru sampai 1 juta. Yang tengok cara prank, orang kata macam tipu. Dia letak video macam kamera tersorok. Dia bercembang, "Jomlah kita buat itu gini-gini." Ya Allah, dah ada dah. Dia ambil kat mana? Konsep tu dia ambil daripada barat. Di US dah ada, di UK dah ada. Dah lama dah dekat YouTube. Dia orang kat UK lagi lah. Dekat US lagi jumpa orang, dia buat secara rawak budak muda macam ni. Ni alhamdulillah dia buat rakam ustaz-ustaz. Ni tak dia bawanya video, dia ada seorang ikut. Okey, dia jumpa perempuan tepi jalan, dia pegang perempuan tu. Okey, boleh I nak jumpa you, nak kenal you? Boleh. Perempuan kat sana dia bebas. 18 tahun kat atas bebas. Kita alhamdulillah masih terjaga benda ni. Tu sebab orang bila kata kita hapuskan JAIS, kita hapuskan Jabatan Agama, kita hapuskan JAKIM dan seumpamanya. Ini lama-lama jadi gitu. Sekarang pun anak lahir tanpa bapak 500,000 lebih. Ini setara ada Jabatan Agama Islam, ada majlis ada JAKIM, ada majlis agama. Kalau tak ada tuan-tuan, tak ada sultan-sultan, apa jadi? Ni setara kita ada ni 500,000 tahun 2015. Tu data pendaftaran negara. Cumanya kat UK tu, US tu dah ada dah. Dia jumpa, "Okey you, boleh tak you jawab soalan? Kalau you betul, you tampar I. Tapi kalau you salah, I cium bibir you." Dengan mudah dia orang bagi. Dekat US dah tak apa, dia orang tak ada agama. Tapi bila sampai kat kita, dah sampai kat Indonesia tuan-tuan. Dan tak mustahil kalau kita tak jaga betul-betul, dia sampai ke Malaysia. Itu sebabnya saya bangga bila tengok anak-anak muda ni, dia buat ni, orang muda-muda datang. Syukur. Biar kita didik diorang ni agar tidak lupa kepada betapa pentingnya Islam dalam diri mereka. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita tunjukkan contoh sebagai orang tua kepada anak muda ni, contoh yang terbaik. Jangan bertelagah, jangan bergaduh, jangan bertengkar. Kita sokong selagi mana benda tu baik. Ya, kalau kita saling bantu-membantu, tolong-menolong, saya yakin kita selamat insya-Allah. Anak-anak bangsa, saya risau anak bangsa kita. Saya risau sebab saya ada anak lelaki, saya ada anak perempuan. Anak lelaki saya takut dia kacau anak perempuan orang. Saya takut.
Sebab anak lelaki saya handsome macam bapak dia. Saya takut dia kacau orang perempuan. Dan saya ada anak perempuan saya takut anak orang lelaki lain, anak orang lain lelaki kacau anak saya. Allahu Rabbi. Dan kita kena berhati-hati insya-Allah. Jadi masjidlah memainkan peranan. Dengan hijrah kita ni, biar kita betul-betul hijrah, bukan hanya bercakap dan beromong-omong kosong. Tapi saya tengok Malaysia banyak perubahan, banyak peningkatan. Dulu kalau sambut tahun baru, perasan tak? Merdeka mesti kita buat hiburan-hiburan. Sekarang tak ada dah. Tersebar dengan buat program-program forum, sembang santai dan macam-macam lagi. Hiburan pun yang berpatutan. Tahun baru pun berubah. Banyak perubahan insya-Allah. Jadi kita terus memperbaiki insya-Allah. Semoga apa yang kita bincang pada malam ini dapat dimanfaatkan bersama. Maafkan saya kalau ada salah dan silap. Sama-samalah kita ke arah yang lebih baik. Dan terima kasih kepada Jais, ya, selalu memberikan rangsangan dan sokongan untuk kita mengimarahkan masjid dan surau, dan selalu menyelesaikan banyak masalah masjid dan surau. Saya tahu Ustaz Asim pun putih dah rambut. Tak nak bagi putih botaknya rambut dia. Sebab apa? Dia mikir ni, AJK bergaduh, ya, masjid nak bertelagah, ada letak jawatan sampai ramai-ramai. Apa cerita bang? Buat bertenang. Ya, kita ingat besar lagi benda yang kita kena fikir untuk masa depan kita insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.